Okey, selamat malam, salam sejahtera saya ucapkan pada para hadirin pada malam ini. Selamat datang ke program dialog sempena menyambut Hari Mental Sedunia tahun 2021. Saya Dr. Lau, moderator malam ini, dan dengan sukacitanya saya ingin mengalu-alu kedatangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagi pihak Persatuan Kesihatan Minda Muar, saya ingin mengucap ribuan terima kasih kepada dua orang penceramah pada malam ini, iaitu yang berbahagia Dr. Abdul Kadir bin Abu Bakar dan juga Dr. Ahmad Zabidin bin Zakaria, kerana dua orang pakar perunding psikiatrik ini yang sangat berpengalaman dalam bidang rawatan psikiatrik ataupun kesihatan mental dapat bersama dengan kita pada malam ini. Okey, saya rasa boleh tak kita bermula? Saya rasa mungkin untuk menjimatkan masa, saya boleh memulakan program pada malam ini. Penceramah yang pertama pada malam ini ialah Dr. Abdul Kadir bin Abu Bakar. Saya rasa ada di kalangan hadirin pada malam ini sudah kenal dengan Dr. Kadir. Beliau adalah seorang pakar perunding yang sangat berpengalaman. Saya rasa kalau tak silap saya lah, dia sudah berpengalaman dalam bidang psikiatrik lebih kurang 35 tahun. Dan beliau adalah bekas pengarah Hospital Permai Johor Bahru. Dan beliau juga adalah salah seorang ahli panel penasihat promosi kesihatan mental di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sekarang beliau berkhidmat di Hospital Glen Eagle Medini Johor Bahru sebagai Medical Director dan juga pakar perunding psikiatrik. Saya juga ingin mengucap terima kasih kepada beliau kerana beliau juga berlawat ke klinik saya pada setiap hari Rabu. Beliau sudi datang jauh daripada JB ke Muar untuk memberi rawatan kepada pesakit di Muar dan juga memberi bimbingan kepada saya. Terima kasih Dr. Kadir. Okey, dengan segala hormatnya, saya jemput Dr. Kadir untuk memulakan sesi ceramah yang pertama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Dr. Lau. Terima kasih Dr. Ahmad Zabidin kerana bersama dan pakar-pakar dan kawan-kawan sekalian di Muar bersama dalam dialog untuk hari ini. Jadi kita tahun ini menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia pada 10 hari bulan. Tak salah saya, Menteri Kesihatan yang berhormat Encik Khairi Jamaluddin akan berucap secara maya lah. Agaknya ahli-ahli lembaga promosi telah mendapat jemputan untuk bersama beliau pada jam 1:30 gitu. Jadi tema dia lah kesaksamaan untuk mencapai kesaksamaan dalam kesihatan mental. Kesaksamaan tu maksudnya equality. Equality maksudnya diberi perkhidmatan yang sepatutnya kepada penerima dan penerima perkhidmatan. Jadi kita perlu memikirkan apakah yang kita nak maksudkan dengan tema tahun ini. Di merata dunia yang mengalami pandemik COVID ni, pesakit-pesakit mental diketepikan. Dan kemudahan-kemudahan untuk pesakit mental diambil alih oleh perkhidmatan-perkhidmatan lain. Jadi saya tak nak cakap banyak pasal tu. Right. Lepas tu jadi kita di Malaysia agak bertuas sedikit lah. Tak begitu terjejas, tapi perkhidmatan masih diteruskan. Ya, dan saya di sini mengambil kesempatan untuk bercerita tentang masalah-masalah kesihatan mental yang wujud akibat pandemik yang berlarutan begitu lama ni. Jadi pertama,
ialah kerisauan dan keresahan kita tentang perlindungan diri. Kedua adalah perkhidmatan kesihatan secara amnya terjejas. Ketiga, masing-masing daripada kita rasa terasingkan. Seterusnya kita rasa bersalah sekiranya kita orang yang kita sayang tu kita tak dapat bantu mereka dalam aktiviti harian mereka. Dan tahap stres meningkat bila terdapat masalah kesihatan mental seperti depression, anxiety, terutama di kalangan mereka-mereka yang berpendapatan rendah dan juga yang ada masalah dengan bahasa, komunikasi. Dan semua tak kira bangsa, umur, sama ada OKU atau tidak, terjejas akibat COVID dan juga mengalami stigma sekiranya mendapat COVID, mendapat jangkitan COVID. Next slide. Okay. Yang ini menunjukkan otak itulah, sebab kesihatan mental ni satu dia aspek ialah fizikal, stres, kemurungan, anxiety berlaku di otak. Ya. Yang bahagian otak tu yang kita panggil hati, yang kita ke hati tu perasaan tu di sana, tapi sebenarnya dia mula daripada otak kita. Next. Okay. Kawasan yang limbik system tu lah di mana emosi-emosi berlaku. Sama ada emosi itu berlarutan, berterusan atau emosi itu berlaku di sana. Next please. Jadi semuanya bersekitar di kalangan otak. Jadi setiap pandemik atau outbreak atau peperangan atau jangkitan yang berlarutan akan menimbulkan pertama kerisauan. Kedua, masalah tidur dan masalah makan, selera makan. Ketiga, masalah tumpuan. Keempat, kalau ada masalah penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, dia bertambah susah untuk kawal. Seterusnya, masalah kesihatan mental kalau ada akan bertambah teruk. Kemudian, orang yang salah gunakan dadah, salah gunakan rokok, semua akan meningkat penggunaannya. Seterusnya, next slide please. Jadi, cara kita menangani stres bergantung pada beberapa faktor. Ada orang yang lebih berupaya, ada orang yang kurang berupaya. Contohnya orang yang berusia lebih, orang yang ada penyakit-penyakit, kanak-kanak, remaja, frontliners, dan mereka yang menyalahgunakan dadah. Next please. Dan ia bergantung pada dua perkara. Satu, kehendak dalam kehidupan kita, nak pergi kerja, nak sediakan makanan, adjustment, SOP yang berubah kan, dan expectation kita pada pada keharian kita. Dan ada keupayaan kita, resources, iaitu kesihatan kita, kemahiran kita, attitude dan pendapat kita, emosi kita, sokongan sosial yang kita ada, dan kebolehan kita untuk tenangkan diri kita dengan mudah. Kedua-duanya ni kalau seimbang, kita tak, stres tu tak menjadi masalah. Masalah kalau kehendak atau demand tu lebih berat daripada keupayaan kita mengatasi stres tu. Next. Okey, bagaimana kita menangani stres? Pertama, jikalau kita ada risau, kita perlu menangani stres, kerisauan. Caranya, kalau risau tu elok, risau tu memberikan kita satu tindakan yang baik, risau tu elok. Jadi macam mana kita nak menangani risau? Kita bagikan pada tiga.
Kalau sesuatu yang kita tidak dapat melakukan apa-apa, pasal keadaan COVID, kita tak dapat melakukan apa-apa. Jadi kerisauan tu kita letak tepi dengan mengatakan kita tak boleh melakukan apa-apa. Risau yang kita boleh schedulekan dia, boleh kata kita simpan dia untuk masa depan. Simpan tu masa depan. Risau yang kita boleh laksanakan hari ini, kita ambil tindakan. Dengan cara pertama, problem solving, penyelesaian masalah. Kedua, kita goal planning, iaitu kita merancang matlamat-matlamat kita. Ketiga ialah kita buat distraction. Distraction tu mengalihkan perhatian. Pertama dengan cara-cara seperti kira 100 sampai 1, dengar muzik, mengaji dan sebagainya. Dan seterusnya kita belajar untuk tenangkan diri. Okay, saya selalu ajar untuk tenangkan diri, caranya bernafas. Bernafas dengan tenang, tarik nafas kira 4, tahan, hembus pelan-pelan. Lepas tu kita buat kejangan otot kalau yang mudah. Next please. Jadi semasa lockdown, semasa masa-masa yang ada social isolation, maknanya kita kurang dapat berinteraksi dengan individu lain. Yang pertama ialah kita kena jaga kesihatan kita. Macam mana jaga kesihatan kita? Exercise. Kurangnya 30 minit satu hari berjalan kaki. Jalan dalam bilik, dekat bilik tamu sendiri. Ada video-video yang dekat YouTube tu, boleh kita lakukan dengan pasang video-video tu dan kita ikut apa yang dia berjalan dengan. Kedua, jaga tidur yang baik. Jadi tidur yang baik itu ada dua. Satu, tidur pada awal waktu, bangun pada awal waktu. Tidur dalam pukul 10, bangun dalam pukul 6. Ketiga, dan kita ada makanan yang seimbang. Ikut saranan Kementerian Kesihatan, separuh adalah sayur-sayur dan salad, setengah buah-buah, setengah lagi dibagikan pada nasi ataupun whole grain kita panggil, dengan protein daripada ayam atau ikan. Lepas tu ada teknik yang baik untuk kita tenangkan diri dengan bernafas, meditation, dengan cara-cara sembahyang seperti sembahyang 5 waktu orang Islam, sembahyang pada waktu pagi dan waktu petang, chanting. Chanting itu membaca-baca zikir, mantra yang tertentu dalam ikut agama kita. Next. Kita perlu ingat bahawa dalam masa lockdown ini, kita sekarang dah endemik. Endemik maksudnya COVID itu akan bersama kita lama, beberapa bulan lagi. Jadi kita perlu masa untuk ada aktiviti yang kita enjoy. Kita panggil pleasant events. Right? Social connection iaitu hubungan antara saudara, antara kawan-kawan, antara rakan kerja sangat-sangat penting. Jangan terlalu gairah dengan maklumat dengan COVID. Dapatkan maklumat yang tepat daripada maklumat COVID Malaysia, maklumat daripada WHO. Tak payah baca yang lain. Dan bila dah jadi endemik ni, tak payahlah nak lihat nombor-nombornya tu. Nombor-nombor tu macam nombor loteri kan, hari-hari lain. Tadi tak perlu lihat. Right. Jaga kesihatan mental kita. Kalau kita selalu stres dan selalu ada masalah untuk tidur, masalah selera makan, dapatkan pertolongan dengan cepat. Banyak pertolongan di dalam talian dengan dalam maya. Yang mereka yang telah pun ada rawatan kena teruskan. Dan sentiasa elak daripada minum arak, ambil es dadar, rokok dengan berlebihan. Next please. Kanak-kanak pun di zaman COVID ni, di zaman lockdown, di zaman isolation ni mengalami masalah yang stres. Cara nak tahu, cepat marah, sering nangis, tak ada selera makan. Kalau yang kanak-kanak yang bawah umur 12 tahun,
Dulu kalau biasa dah boleh toilet train, sekarang tak toilet train. Kan? Risau berlebihan. Cara bermakanan yang tak sihat. Okay? Acting out behavior. Performance sekolah merosot. Aktiviti yang mereka nak buat dulu, mereka tak nak buat. Dan sakit badan, sakit kepala, sakit yang banyak. Next please. Right, bagaimana nak menyokong kanak-kanak? Cakap dengan diorang. Fahamkan diorang tentang COVID ni. Fahamkan diorang apa yang dimaksudkan dengan social distancing dengan MCO. Sentiasa beritahu pada mereka yang mereka itu selamat. Dan kalau mereka upset, okey. Cucu saya contohnya ada mengadu yang dia geram dengan kawan dia sebab tak dapat buku balik. Jadi saya pun cerita kat dia, okey untuk geram tapi tak okey lah untuk buku balik. Kan? Boleh berkongsi dengan mereka bagaimana awak sendiri menangani stres awak. Okay. Limitkan, hadkan liputan akhbar pasal COVID. Okay, tengok cerita-cerita lain. Kan? Kemudian pastikan ada aktiviti harian rutin yang tetap. Itu sangat penting. Kita kena ada schedule atau rutin yang sangat tetap untuk keluarga. Ada 2 ritual yang kita kena amalkan, iaitu ritual bangun pagi dengan ritual tidur. Ritual bangun pagi itu bermula kita bangun, kita ucap syukur. Lepas tu terus kita mulakan rutin kita. Basuh muka, cuci gigi, minum air, sembahyang, bertafakur, berzikir, exercise. Kemudian kita pastikan ada rutin. Rutinnya pagi tu. Lepas makan malam, pastikan kita ada rutin, mula kita wind down untuk tidur. Kita kurangkan input daripada TV, daripada handphone supaya kita tak dapat stimulasi kepada otak, rancangan yang lebih pada otak kita. Dan kita pastikan yang kita sentiasa stay connected dengan saudara mara, kawan-kawan melalui WhatsApp, melalui video call dan sebagainya. Next. Right. So sangat penting di zaman COVID ni kita pastikan kita ada strategi kendiri untuk kita menangani pandemik dan endemik ni. Jadi nombor 1 macam saya kata tadi exercise. Nombor 1 tadi ritual bangun dan ritual tidur. Nombor 2 kita exercise. Yeah. Nombor 3 kita cuba mendapatkan cahaya matahari. Yang paling elok waktu pagi. Sebab cahaya matahari itu akan menggalakkan vitamin D. Vitamin D itu akan meningkatkan imun kita. Dan kita pastikan ada waktu-waktu dalam harian kita aktiviti tertentu seperti home tutor, panggilan video call dengan kawan-kawan, kan, aktiviti memasak, aktiviti deko, exercise setiap hari, pastikan kita makan ikut waktu. Walaupun kita makan sikit tapi kena ikut waktu. Dan interaksi sosial sangat penting, walaupun kena social distance, kita boleh berkongsi ikut masa real time, video conference, telefon, teks, kan? Dan schedule interaksi ini pada masa yang tetap setiap hari. Kalau boleh waktu siang jangan tidur. Ya. Pastikan kalau nak tidur juga dalam 30 minit sebelum makan tengah hari ataupun dalam 30 minit selepas makan tengah hari. Alright, waktu malam, lepas saya dah kata tu ritual tidur sangat penting. Lepas makan malam pastikan yang awak tak terdedah pada lampu cahaya yang terang. Dan sentiasa kena patuh kepada masa tidur dan masa bangun. Okey, saya kata setakat itu saja celoteh saya untuk malam ni. Saya serahkan balik kepada moderator kita, Datuk Seri Dr. Lau.
Okey, terima kasih bos, terima kasih Dr. Kadir. Memang poin-poin yang Dr. Kadir sebut tadi memang tepatlah untuk kita mengamalkan satu corak hidup ataupun lifestyle ataupun gaya hidup yang sihat dalam kehidupan seharian kita. Okey, sekarang kita beralih ke sesi ceramah yang kedua. Penceramah yang kedua ialah yang berbahagia Dr. Ahmad Zabidin Zakaria. Beliau adalah Ketua Jabatan Psikiatrik Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar dan beliau telah berkhidmat di beberapa hospital seperti Hospital Sungai Buloh, Hospital Batu Pahat dan hospital di Kota Baru, Kelantan. Dan beliau juga sangat aktif dalam segala kerja-kerja dalam bidang psikiatrik. Beliau pernah menjadi committee member of Kelantan Mental Health Association, chairman of Kelantan Mental Health Promotion Day, dan chairman of Hospital Kota Baru Psychiatry Ward Open Day, dan juga beliau juga adalah chairman of Kelab Kebajikan Psikiatrik dan Community Hospital Sungai Buloh. Dan banyak lagi lah, dalam list ini agak panjang ya. Minta maaf Dr. Ahmad, saya tak dapat baca semua-semuanya. Dan beliau juga menyertai banyak program research experiences dalam bidang psikiatrik, iaitu penggunaan ubat-ubatan psikiatrik, iaitu misalnya randomized trial comparing valproate to lithium in bipolar 1 patients. Ya. Dan banyak-banyak lagi lah ya. Untuk menjimatkan masa, dengan segala hormatnya, saya jemput Dr. Ahmad Zabidin untuk memulakan sesi ceramah beliau. Dipersilakan Dr. Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Seri Dr. Lau, Dr. Abdul Kadir, semua hadirin hadirat. Assalamualaikum, good evening everybody. Thank you for sparing your time this evening. Saya ada satu video, boleh kita mainkan video? Minta bantuan komiti untuk mainkan video dulu.
Okey. Terima kasih pada urus dia. Saya ucapkan tahniah kepada Dr. Lau, pengurusi dan juga Persatuan Kesihatan Minda Muar dan juga semua dari komuniti Muar yang ada pada malam ini sebab meluangkan masa untuk kita sama-sama meraihkan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Tema tahun ini ialah menuju kesamaan kesihatan mental seperti mana yang Dr. Kadir sebut tadilah. Jadi kita ada boleh tengok slide ke urus dia? Boleh share slide. Okey. So salam persahabatan. Adakah anda okey malam ni? Harapnya okey ini adalah kita punya slide permulaan. Okay, next. Next. Okay, ini adalah gambar hospital pakar yang sebelum ni, before this. Okay, telah berumur 100 tahun pada tahun 1918 berada di lokasi Jalan Saleh ni. Dan sekarang ni akan ada pembinaan, jadi berhati-hati di jalan ini sebab banyak pembesaran longkang sudah dilakukan. Jadi berhati-hati di laluan ni sekarang sebab pembinaan. Okay, next. Jadi pada tahun 1808 seorang doktor coin this word lah, psychiatry. Jadi perkataan psychiatry ni baru sahaja pada digunakan, bermaksud rawatan perubatan jiwa kalau orang tanya. Okay, next. Di mana psych maksudnya jiwa, psyche dalam bahasa Yunani, dan iatrikos iaitu rawatan. Jadi iaitri itu ialah rawatan perubatan. Next. Di mana kita mentakrifkan psikiatri itu ialah cabang perubatan yang khusus untuk mendiagnosis, mencegah dan merawat gangguan mental. Apakah gangguan mental tu? Gangguan mood, gangguan tingkah laku, gangguan kognitif seperti masalah memori dan juga masalah persepsi seperti halusinasi. Ya, okay, next. Jadi untuk sejarah rawatan di Hospital Muar ni, pada tahun 1990, next. Pakar-pakar dari Hospital Permai dia memberikan rawatan secara rawatan klinik pelawat lah. Jadi selepas itu pada tahun 96 Dr. Mahmud Mazlan menjadi Ketua Jabatan Psikiatri yang pertama. Dan pada ketika ini ward psikiatri diwujudkanlah tahun 96. Selepas Dr. Mahmud, ketua-ketua jabatan yang lain ialah Dr. Nizam, Dr. Ibrahim, Dr. Vincent Wong, Dr. Salina dan Dr. Sania. Dr. Sania ada pada malam ini. Dan saya hanya baru pada tahun ini menjadi ketua jabatan di Hospital Muar. Okey. Okey, next. Dan bersama-sama saya ada 5 orang pakar-pakar yang lain. So sekarang Hospital Muar ada 6 orang pakar. Berbanding dengan tahun 2020 kita cuma ada 2 orang pakar. Dan seperti dalam video tadi kita ada perkhidmatan klinik psikiatri, ward, unit community psychiatry, terapi cara kerja psikiatri, unit counselling, mental health psychosocial support. Dan ada lagi satu ialah yang kita panggil sidang. Contohnya kalau kita buat sidang perubatan pekeso, sidang perubatan KWSP dan juga membuat pengesahan OKU. Ini adalah perkhidmatan-perkhidmatan yang ada yang kita jalankan. Okay, next. Jadi kita punya klinik pakar bukan sahaja di lokasi bangunan utama tingkat 1, tapi juga kita juga pergi melawat ke Hospital Tangkak,
kita juga melawat ke klinik-klinik kesihatan di Tangkak yang terpilih, iaitu klinik kesihatan yang contohnya klinik Payemas, di mana kita memberikan perkhidmatan untuk pengesahan OKU selain daripada di Hospital Tangkak dan juga di Hospital Muar. Dan kita ada pakar dari Hospital Sultanah Aminah, pakar runding runding psikiatri kanak-kanak yang datang untuk tengok kes lah setiap 2 bulan. Okay, next. Jadi perkhidmatan ward kita masih lagi beroperasi. Perkhidmatan ward semasa panjang COVID ni, kita juga memberikan perkhidmatan kepada Hospital Segamat dan juga Hospital Batu Pahat, sebab hospital ada yang ditutup ward-ward psikiatri macam Dr. Kadir tadi kerana telah digunakan oleh pesakit-pesakit COVID. Kita juga masih lagi meneruskan perkhidmatan unit community psychiatry. Kita buat rawatan suntikan di rumah, rawatan ubat dan pemulihan pesakit di rumah. Okay, next. Kita juga ada OT ya, di mana terapi cara kerja ni melatih kalau pesakit dilawat, activity daily living, psychoeducation, riadah pesakit dalam ward. Mereka juga menjalankan terapi macam Dr. Kadir tadi, mengajar pesakit luar macam mana nak relax, macam mana nak deep breathing. Dan yang penting sekali ialah program job placement, di mana sekarang ni kita bekerjasama dengan KWSP untuk program return to work, di mana kita memastikan pesakit-pesakit ni dapat bekerja semula. Kita juga ada satu workshop, shelter workshop, Kasih Bakery, di mana kita buat roti-roti dan kuih-kuih yang sedap lah. Dan kita memang ada memasarkannya. Next. Okay, next. Dan perkhidmatan seterusnya ialah perkhidmatan kaunseling oleh pegawai kaunseling psikologi. Okay, next. Ni pesakit-pesakit kita akan beri appointment lah untuk rawatan kaunseling, dan juga psychological first aid semasa bencana, contohnya di Kim-Kim, dan juga kita kepada pesakit-pesakit dan juga staf yang terlibat dekat di frontliners masa COVID tu, dan mereka kita buat telekonsultasi dan juga kita memberikan PFA kit dan ada juga pameran poster lah. Next. Jadi ini adalah satu yang kita sentiasa kempenkan dalam mana-mana hari kesihatan mental, iaitu Let's Talk. T ialah tell someone, kongsi masalah dengan orang percaya. A, ask for help, minta bantuan. L, listen, dengar tanpa menghakimi. K, no, yakni tahu di mana tempat mendapat bantuan. Jadi semasa kempen ni kita memang harapkan kita dapat memberikan bantuanlah kepada orang lain. Jadi okay, next. Semasa kempen ni kita next. Kita memang mengalami pelbagai masalah lah. Contohnya pada masa COVID ni biasa masalahnya masalah tak boleh tidur. Baru-baru ni saya ada seorang 30-an wanita yang baru bersalin dan dia baru keluar dari ward COVID lah, sebab dia terpaksa diberikan oksigen disebabkan oleh radang paru-paru di kategori 4A. Dan pada masa yang sama dia tak boleh tidur sebab dia mimpikan suami dia telah meninggal dunia disebabkan oleh COVID. Suami dia kategori 5. Jadi biasanya dia akan termimpi dan mimpi suami dia datang kepada dia dan dia menangis sebab suaminya berkata sesuatu yang menyentuh hati, dan bila dia menangis tu dia akan terbangun. Jadi dia tak boleh tidur dan dia dapat mimpi yang menyebabkan sentiasa terbangun. Okay, next.
Jadi ramai rakyat juga lain yang terkesan lah, mungkin cara dia agak berbeza. Next. Dan tidur ni seperti Dr. Kadir kata ialah satu yang perlu kita dapatkan supaya dia membantu kesihatan kita. Okay, next. Kenapa kita tak boleh tidur? Okay. Kadang-kadang kita sembahyang, jadi kita tak boleh tidur sebab asyik mengadu kepada Tuhan. Tapi kebanyakan orang ada juga yang tak boleh tidur disebabkan oleh tak ada sebab apa-apa pun. Next. Okay, next. Ada juga disebabkan oleh pernafasan semasa COVID tu, jadi dia tak boleh tidur. Dan ada juga masalah kecelaruan mental. Okay, next. Dan antara kecelaruan mental seperti major depression. Major depression ni, dia bangun lepas tu dia cepat pukul 2, pukul 3 dah bangun balik. Jadi pesakit saya tadi tu, bila dia mimpi suami dia, maka dia akan bangun dan dia tak boleh tidur semula dan siang hari dia asyik menangis. Okay. Pesakit demensia, pesakit bipolar disorder. Demensia ni dia malam-malam dia memang tak boleh tidur dan menjerit-jerit, memanggil-manggil. Bipolar disorder dia siang tak tidur, malam pun tak tidur sebab banyak tenaga. Anxiety disorder ni dia nak tidur susah. Pukul 2, pukul 3 pun masih belum tidur lagi. Pesakit skizofrenia ni dia tak tidur sebab dia layan bisikan suara. Jadi ada pelbagai jenis masalah mental yang berkaitan dengan tak boleh tidur. Okay, next. Rawatannya macam Dr. Kadir tadi, pelbagai jenis. Okey, pesakit tadi yang saya tengok disebabkan oleh suami dia asyik datang masa mimpi tu, saya nasihatkan yang macam Dr. Kadir kata tadi. Next. Supaya dia jangan tengok telefon dan sebagainya. Okey, next. Dan saya refer dia untuk teknik relaksasi dan juga saya ajar dia beberapa teknik kognitif lah, seperti sekiranya dia sebelum nak tidur tu mungkin dia boleh buat sedikit pada waktu siang tu mungkin dia boleh buat satu skrip tu berkenaan dengan tidur dia, di mana dia ada mimpi yang dia tak suka tu dan dia tulis satu skrip yang lebih baik. So sebelum dia tidur tu dia akan baca skrip yang lebih baik tu dan saya ajar dia berkenaan dengan skrip yang lebih baik dan supaya dia boleh masukkan skrip yang lebih baik tu semasa dia tidur tu dia teringat yang skrip yang kedua. Okey. Dan saya juga kadang-kadang menasihatkan dia untuk menggunakan ubat jika perlu sahaja. Dan sekiranya kita ada ubat untuk masalah tidur ni, kalau boleh tak boleh lebih daripada beberapa minggu lah untuk mengurangkan kesan ketagihan. Okay, next. Jadi harapan untuk MUA ni ialah macam Datuk Dr. Lau kata tadi, kita ada banyak aktiviti dan kita nak supaya kita ada satu entiti nama dia Pusat Kesihatan Mental Masyarakat atau Mentari MUA, di mana sekarang ni kita dah ada lokasi. Okay, next. Lokasinya ialah di berdekatan dengan quarters di quarters Houseman berhadapan dengan hospital bersebelahan dengan rumah pengarah lah. Di mana Mentari ni ialah hasil penjenamaan semula nama Pusat Kesihatan Mental Masyarakat. Perkataan tu ialah MENTA iaitu mental dan RI iaitu psychiatry. Jadi dia macam satu pusat outreach di mana kita boleh mendapatkan saringan, diagnosa dan rawatan serta rehabilitasi. Okay, next. Jadi saya ingin memberikan penghargaan kepada pengarah hospital, pengurusan, semua unit-unit yang memberikan perkhidmatan, yang membantu perkhidmatan kita dan anggota-anggota Jabatan Psikiatri, NGO seperti Minda MUA dan masyarakat MUA yang memberikan sokongan supaya kita boleh memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okay, next. Dan ini terutamanya kepada
dua insan yang sama kita malam ni, Datuk Dr. Lau dan juga Dr. Kadir. Tengok banyak bungkusan yang dihantarkan kepada kita untuk kegunaan perkhidmatan pesakit. Sekian, terima kasih. Kembali kepada Dr. Lau. Okey, terima kasih Dr. Ahmad Zabidin. Saya rasa presentasi tadi tu sangat baik kerana mungkin ada di kalangan kita ahli komuniti di Muar masih tidak tahu Hospital Pakar Sultanah Fatimah mempunyai satu jabatan psikiatrik ataupun untuk rawatan psikiatrik, perkhidmatan rawatan psikiatrik yang begitu baik. Dan of course dalam tahun-tahun yang lepas kita telah berusaha banyak untuk mempertingkatkan servis ataupun perkhidmatan di jabatan ini terutama dalam ward-ward ya. Saya diketahui bahawa ward satu lelaki itu adalah salah sebuah ward psikiatrik yang mempunyai fasiliti ataupun kemudahan yang boleh mengurangkan kecederaan dan juga ada fasiliti untuk memberi keselesaan kepada pesakit-pesakit ya. Jadi tahniahlah kepada Jabatan Psikiatrik dan tahniahlah kepada semua pakar-pakar, staf-staf, jururawat-jururawat yang telah berkhidmat di jabatan ini. Okey, Dr. Ahmad, sini ada satu soalan ya. Soalannya ialah macam ni. Apakah perbezaan antara depresi dan bipolar? Bolehkah kalau kita self-diagnose, ya, self-diagnose dan participant ini, audience ini juga ada berkongsilah pengalaman dia. Dia kata kadang-kadang mungkin doktor kurang memahami masalah yang hadapi oleh ataupun yang dikongsi oleh dia. Boleh tak minta Dr. Ahmad bagi penerangan sikit tentang soalan ini? Terima kasih kepada yang bertanya. Saya memang bila melihat depression dengan bipolar tu, kedua-dua tu adalah di bawah kategori mood disorder. Dan memang bila kita mengalami bipolar, kita boleh dapat depression semasa kita mengalami bipolar tu juga. Jadi bila kita bercerita dengan doktor berkenaan dengan masalah dan kita rasa dengan doktor berkenaan kurang memahami, kita sebenarnya mempunyai hak untuk mendapatkan kita panggil bantuan doktor kedua, maksudnya second opinion. Sekiranya kita masih lagi belum puas hati dengan penerangan doktor itu. Yang kedua berkenaan dengan saringan ataupun self-diagnose. Self-diagnose ini memang sesuatu yang bila masyarakat semakin bertambah pengetahuan tentang dan kesedaran tentang kesihatan mental, kita memang akan ada ramai yang cuba self-diagnose. Pada masa yang sama, kriteria ataupun di peringkat klinikal lah, doktor-doktor mempunyai kriteria yang lebih terperinci. Selepas saringan ataupun self discovery, maka hendaklah jumpa doktor untuk dapatkan pengesahan. Jadi pengesahan doktor itu dapat membantu perawatan. Sekiranya kita mempunyai anggapan yang kita sudah sakit tapi mungkin sakit kita tu mungkin menempati jenis lain yang jenis penyakit yang lain, maka mungkin rawatan yang lebih sesuai perlu lebih terjamin sekiranya kita dapat doktor sendiri yang mendiagnose. Keserasian seseorang dengan doktor yang tertentu tu memang berlaku. Doktor pertama mungkin serasi, doktor kedua tak serasi, doktor ketiga serasi. Jadi dari masa ke semasa dia adalah satu journey lah ataupun untuk dapatkan doktor yang serasi dengan kita. Lepas tu last sekali ialah berkenaan dengan kita panggil mendapatkan rawatan dengan doktor yang kita comfortable. Itu yang penting sekali.
Itulah komen saya. Terima kasih kepada soalan. Okey, terima kasih Dr. Ahmad. Saya berharap jawapan Dr. Ahmad itu dapat menjawab soalan kepada yang tadi yang bertanya kepada soalan itulah individu. Terima kasih. Di sini saya juga dapati YB kita dah ada bersama dengan kita. Selamat datang YB Tun Maharani, YB Nur Hayati Bacok. Ya, terima kasih YB kerana meluangkan masa pada malam ini bersama dengan kita. Okey, ada apa soalan lagi tak tuan-tuan dan puan-puan? Dipersilakan kalau ada sembarang soalan. Sementara ini saya juga ingin bertanya pada Dr. Ahmad ya. Berkenaan dengan community psychiatric unit kan. Jadi berapa kerap unit psychiatric community psychiatric ini melawat ke rumah pesakit dan apakah kriteria yang diperlukan ya ataupun yang dapat fulfill lah untuk mohon perkhidmatan komiti psikiatrik ini. Boleh tak minta Dr. Ahmad memberi penjelasan? Okey. Terima kasih. Jadi pesakit-pesakit yang dapat perkhidmatan psikiatri ini, community psychiatry, kita akan rawat dia mengikut kekerapan yang telah ditetapkan. Jadi ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Jadi kebanyakannya ialah sebulan sekali untuk biasanya rawatan ubat dan juga suntikan. Fungsi yang keduanya ialah untuk mencari pesakit yang tidak hadir ke klinik psikiatri untuk lawatan susulan. Jadi dia panggil tercicir. Yang ini ni tidak begitu kerap tapi mengikut keperluan. Lepas tu keadaan pesakit yang bagaimana, iaitu yang pertama pesakit yang biasanya ada kemasukan berulang. Kalau pesakit tu dia tercicir rawatan, dia mungkin jadi sakit dia lebih teruk dan dia masuk ke ward. Jadi keadaan yang pesakit yang masuk ward berulang. Yang kedua ada masalah dari segi memakan ubat dan yang ketiga kalau ada masalah dari segi logistik lah, dari segi mungkin keluarga tak ada kenderaan dan sebagainya. Jadi pesakit-pesakit seperti ini kita akan buat penilaian semula lah. Mungkin selepas beberapa waktu pesakit ni dia dah boleh datang sendiri ke klinik. Jadi kita akan galakkan dia datang ke klinik. Jadi itulah respons saya, Dr. Jadi saya satu ada lagi berkenaan dengan satu program mencari kerja tadi tu. Kerjasama kita ialah dengan Perkeso, iaitu Return to Work Program tadi tu bukannya dengan KWSP tapi dengan Perkeso. Okey. Sini ada satu soalan. Soalan yang susulan dengan soalan yang tadilah yang dia bertanya dengan masalah dengan berjumpa dengan doktor itu. Dia tertulis dekat sini ialah bermaksud kita berhak untuk berjumpa dengan doktor yang serasi dengan kita sebab saya di sini tiada pilihan. Sekarang saya dah berjumpa 3 orang doktor. Okey. Okey, sebab saya nampak dia punya apa tu? Maksudnya ialah setiap kali appointments, minta maaf Dr. Ahmad dan saya belum habis soalan dia sebab ada masalah sikit teknikal. Setiap kali appointment saya akan berjumpa dengan doktor yang berlainan dan saya terpaksa bercerita balik masalah yang saya hadapi dan buat saya rasa rimas dan putus asa. Diagnosis setiap doktor berbeza. Ya, ini soalan dia Dr. Ahmad. Saya tak dapat nak komen berkenaan dengan diagnosis tu, tapi sekiranya dia pesakit datang ke klinik, doktor yang bersetuju untuk jumpa doktor yang sama tu bolehlah memberitahu slot klinik yang doktor tu akan ada. Jadi kita akan cuba menambah baik keadaan ini
kerana diagnosis yang tepat dapat membantu rawatan dan seterusnya pemulihan pesakit. Pada masa yang sama, diagnosis bipolar dan depression adalah diagnosis yang tidak jauh banyak berbeza lah. Jadi sekiranya seorang tu dia bipolar, dia boleh dapat depression semasa dia dalam bipolar. Itu dari segi klinikal lah. Tapi kerana masalah ni adalah masalah berkenaan dengan follow up, dia adalah masalah yang agak berbeza. Terima kasih pada soalan. Okey, terima kasih Dr. Ahmad. Mungkin saya boleh cadangkan ialah sesiapa yang menghadapi masalah seperti ini mungkin boleh cuba buat appointment berjumpa dengan ketua jabatan, ya, supaya boleh runding. Saya rasa ini mungkin masalah ini boleh diselesaikan sebenarnya, dan mungkin boleh disalurkan pada ketua jabatan dan memberitahu kepada ketua jabatan apakah masalah yang anda hadapi, ya. Boleh ya Dr. Ahmad? Boleh. Okey, no problem. Okey. Seterusnya saya nak buka pada soalan kepada semua. Ada tak siapa-siapa nak, tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanya tentang perkhidmatan psikiatrik ataupun sebarang isu yang berkaitan dengan kesihatan mental? Saya nak tanya Dr. Ahmad, ada tak rawatan untuk psikiatrik ini hanya ubat-ubatan saja ataupun ada banyak lagi cara dapat membantu pesakit kita? Terima kasih Dr. Lau. Secara prinsipnya rawatan kita berdasarkan kepada prinsip holistik, ya. Maknanya kita ada biological, psychological dan social. Contohnya kalau biological kita ada rawatan ubat dan juga kita ada rawatan yang lain seperti rawatan ECT di mana kita berikan pesakit tu arus elektrik yang kecil lah untuk masalah mental yang agak berat. Jadi ada juga kita buat TDCS, kita buat magnetic transcranial magnetic stimulation. Jadi itu adalah teknologi-teknologi yang selain daripada ubat lah dari segi fizikal. Yang keduanya ialah psychological. Jadi contohnya kita ada counselling, kita ada psikoterapi, dan keadaan ni dia memerlukan pesakit datang berjumpa dengan kaunselor ataupun psikologi berulang kali lah. Contohnya rawatan seperti relaksasi dengan terapi cara kerja ini dapat membantu kes-kes contohnya anxiety dan sebagainya. Dan selain daripada itu ialah rawatan sosial. Contohnya kalau dia ada keluarga dan keluarga itu kita buat parent education ataupun family education supaya dapat sokongan keluarga yang lebih baik. Dan juga kita ada juga job placement di mana kita akan memberikan latihan kerja kepada pesakit-pesakit kita sebab kerja ni adalah satu juga terapi. Dan saya rasa yang last kalinya ialah spiritual di mana orang yang merasakan diri mereka boleh berjumpa dengan pengamal agama yang sesuai dengan kemampuan diri dia, dan ini boleh membantu spiritual growth, dan keadaan ini pun baik untuk pesakit-pesakit yang bersedia. Okey, terima kasih Dr. Ahmad. Saya juga nak minta Dr. Ahmad bagikan sikit penjelasan tentang prosedur untuk merujuk pesakit ke jabatan psikiatrik, sebab ada di kalangan penduduk MUA mungkin mereka tidak jelas apakah prosedur yang patut dilakukan sebelum dapat berjumpa dengan pakar psikiatrik di hospital MUA. Dan juga soalan kedua ialah jika pesakit itu agresif, macam mana dapat membawa pesakit itu ke hospital MUA? Terima kasih. Terima kasih soalan tu. Yang pertamanya ialah melalui klinik kesihatan. Jadi di semua klinik kesihatan kita ada buat saringan minda, di mana saringan minda tu ataupun dipanggil DAS akan membolehkan seseorang tu untuk buat dapat referral lah. Jadi bila pergi ke klinik kesihatan,
minta untuk buat saringan DASS, maka sekiranya skor saringan tinggi, maka dia akan dapat rujukan ke klinik psikiatri lah. Bawa surat tu dan kita akan dapat appointment di kaunter. Cara yang keduanya ialah berjumpa dengan doktor swasta, sama ada doktor biasa swasta ataupun sekiranya ada pakar psikiatri swasta yang telah merawat, mereka pun boleh refer kepada kita. Dan rujukan yang akhir sekalinya ialah rujukan melalui Jabatan Kecemasan Hospital. Ini berlaku mungkin ada masalah seperti pesakit menjadi ganas, mungkin melibatkan keganasan tu seperti terpaksa panggil polis. Jadi oleh kerana tu polis bawa pesakit tu ke kecemasan untuk dapatkan pemeriksaan dan rawatan. Kadang-kadang boleh juga berlaku disebabkan oleh insiden lain seperti percubaan bunuh diri dan sebagainya yang melibatkan terpaksa pergi ke kecemasan. Jadi secara umumnya apabila pesakit bila dekat rumah dia ganas dan tak ada orang yang boleh bawa dia, maka bantuan polis perlulah didapatkan dengan memanggil telefon kepada polis lah 999. Jadi melalui polis lah dapat membantu untuk membawa pesakit ke hospital. Jadi polis pun kadang-kadang akan meminta bantuan dari klinik kesihatan terdekat sebab polis percaya dengan memberikan ubat kepada pesakit dapat memudahkan membawa pesakit ke hospital. Jadi kadang-kadang polis pun akan panggil klinik kesihatan untuk memberikan ubat di lokasi dia dan baru hantar ke hospital. Jadi setiap kes tu memang kadang-kadang agak berbeza. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Ahmad. Di sini ada satu soalan ya. Can untreated depression lead to mental problem? Does depression causes brain damage? Okay, this is important question because depression in the body actually will cause a lot of inflammation. So what happen is that in the brain, the inflammation is a hormone lah. For example, cortisol. It will go to part of the brain which process the memory, which is called hippocampus. So what happen in hippocampus? The cortisol will prune or make the nerve cell less effective in memory. So if you do not treat depression, apart from being sad, your memory will also decline. So one of the risk factor for dementia is untreated depression. The worst thing is that depression can cause suicidal thoughts. And suicide is a major problem nowadays because of the so many masalah-masalah yang keuangan dan sebagainya. Ia adalah satu challenge yang besar. Jadi depression tu perlulah dirawat sebab dia boleh menyebabkan mortality disebabkan oleh suicide dan juga masalah di jangka masa panjang seperti dementia. Sekian jawapan. Okay, thank you Dr. Ahmad. Another question is, jika ubat yang diambil kurang berkesan, adakah surrounding environment adalah penyebab masalah mental jadi semakin teruk? Ada tak environment boleh menyebabkan masalah mental itu jadi semakin teruk? Jadi seperti yang kita sebut tadi, penjagaan penyakit mental ni perlulah holistik di mana kita ada biopsychosocial. Di mana biological maknanya anggapan kita dalam otak semasa kita nak rawat tu depression ataupun psikosis tu dia ada chemical yang ada deficient sikit lah. So bila imbalance tu kita kena bagi ubat. Tapi biological bukan satu-satunya rawatan, tapi juga macam psychological, contohnya
interaction kan, self esteem. Jadi itu perlu diperbaiki juga, dan juga social, maksudnya surrounding. Surrounding tu is actually contohnya tempat kerja, contohnya family. So you have to take care of the surrounding. So adakah surrounding environment menjadi semakin teruk? Mungkin boleh. Tapi pada masa yang sama, surrounding, contohnya supportive environment macam family yang bagus, ataupun kawan-kawan yang boleh dipercayai, itu kadang-kadang, ataupun majikan yang dapat membantu, itu sumber ataupun itu cara untuk dapat mental, actually kesihatan mental menjadi lebih baik. Itu jawapan saya. Okay, thank you Dr. Ahmad. Di antara audiens kita ada yang minta doktor boleh tak share slide untuk Persatuan Penjaga Kesihatan Mental, NS. I don't know this NS, is it from Negeri Sembilan? Maybe our audience are from, I think one or two of them are from outstation. Untuk slide saya kena tengok balik sebab ada di bahagian belakang tu ada yang statistik yang saya terlupa nak hide tadi. Yang depan tu saya boleh kongsikan. Okay, thank you Dr. Ahmad. Terima kasih. So I think the audience, if you want anything, probably you can live with us lah later. Probably if you need any further information, you're welcome. We'll try our best to help you. Okay, setakat ini ada sesiapa tuan-tuan di antara tuan-tuan dan puan-puan ada soalan nak tanya? Ini adalah satu peluang yang baik, kerana biasa kalau kita nak jumpa dengan Dr. Ahmad, mungkin Dr. Ahmad sangat sibuk di klinik dia, ya. Dan malam ini dia telah meluangkan masa untuk membantu kita semua. Kalau ada soalan sila typekan. Okey. Ya, Dr. Ahmad adalah di kalangan audience mengucap thank you lah. Terima kasih kepada presentation anda kerana dia dapat membantu dia. Okey. Terima kasih kerana hadir, dan juga sekiranya ada yang baik boleh sebarkan. Kalau yang tak baik mungkin kena bagi tahu saya. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, mungkin masa pun dah lewat ya. Sekarang pukul berapa dah? I think it's around 10 o'clock, 10 PM dah, dekat-dekat pukul 10 malam dah. Kalau tiada apa-apa, saya ingin mengakhiri sesi pada malam ini dengan ucapan ribuan terima kasih sekali lagi kepada dua orang penceramah kita pada malam ini, iaitu yang berbahagia Dr. Abdul Kadir Abu Bakar dan juga Dr. Ahmad Zabidin Zakaria. Dan juga saya tidak lupa mengucap terima kasih dan tahniah kepada semua para hadirin kerana dapat menyertai program kesihatan mental ini. Dan jangan lupa 10 hari bulan Oktober setiap tahun adalah Hari Kesihatan Mental Sedunia, di mana kita ingin menyampaikan mesej yang positif kepada masyarakat kita untuk mempertingkatkan lagi kesihatan mental ya untuk ahli-ahli masyarakat kita. Tak kira sama ada dewasa, kanak-kanak dan warga tua. Dan saya juga dapati di antara warga emas kita ni seringkali juga ada kes yang dementia, yang Alzheimer ya, yang telah mungkin tidak dapat perawatan dengan sepenuhnya ya. Mungkin they overlook the problem because everyone think that masalah ingatan itu adalah biasa di kalangan warga emas ya. I think we have to do some campaign lah Dr. Ahmad ya, untuk membantu warga emas kita, kerana ada yang telah mendapat dementia sampai peringkat yang mungkin agak serius, yang menghadapi masalah delusi, masalah syak wasangka dan sebagainya ya, BPSD ya. Mungkin mereka di kalangan mereka itu ada masalah itu. Jadi mungkin saya rasa Jabatan Psikiatrik
pada masa akan datang mungkin boleh mengadakan program untuk warga MAS, dan di samping itu, di sebelah itu mungkin untuk kanak-kanak, ya. Sekarang remaja kita, budak sekolah kita pun menghadapi stres yang agak besar. Ya, seringkali juga kita jumpa ada kes yang menghadapi masalah borderline personality disorder, ya, dan sebagainya, dan depression dan sebagainya. Dan sekali lagi saya ingin ucap terima kasih dan selamat menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia kepada semua, dan saya doa kita semua selamat dan juga sihat, ya. Dan saya berharap pandemik ini akan berakhirlah pada masa yang terdekat ini. Ya, hopefully lah we can regain our normal again, our normal life again. And I think with that, thank you so much, and wish you good night, and hope we can have another opportunity to meet again. Thank you so much, and all the best.